Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat bertemu setelah hampir sebulan lah maknanya. Hampir sebulan kita tak bertemu kerana urusan sudah semakin bertambah sekarang. Jadi ada setengah urusan yang perlu didahulukan. Jadi apa pun saya akan cubalah, maknanya kita tetap akan teruskan dalam apa keadaan sekalipun. Masuk bulan 10 ni pun banyak urusan melibatkan program kerajaan negeri di Melaka. 3 kali saya kena turun. Nampak macam semangat sejarah tu tengah naik. Alhamdulillah lah. Jadi ramai memanggil kita cubalah dengan audien yang besar, program-program besar tu kan. Ada kesempatan insya-Allah, tapi apa pun kelas kita akan teruslah. Jangan risau pula kata, habislah lepas ni tak ada kelas. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, hari ini kita akan sambung berkenaan dengan Jepun yang mana apa yang kita akan lihat nanti ni kebanyakannya kalau cari di Google tak jumpa. Ataupun kita cari secara umum tak jumpalah kisah ini. Kerana kisah ini banyak dikaji oleh para academician lah, para ahli akademik, dan bersama-sama dengan bukti-bukti yang ada lah. Jadi atas tajuk kita hari ini, insya-Allah kita akan habiskan hari ini. Kita tak boleh lajak lah. Kita sejam setengah lah. Masing-masing pun ada urusan. Jadi kalau tidak kita lajak lupa diri sampai 2 jam lebih kan. Jadi sejam setengah insya-Allah. Oh ya. Okey. Baik. Kita akan masuk kepada tajuk berkenaan Jepun ni. Siri yang keduanya ialah propaganda Islam ketika penjajahan Jepun. Gambar yang kita lihat ini adalah leaflet yang diedarkan kepada orang Melayu dan juga orang Cina, orang-orang di kawasan Alam Melayu di Semenanjung Melayu dan juga di Sumatera dan Jawa. Jadi yang ini antara poster-poster leaflet ini yang diberikan kepada masyarakat kita untuk belajar bahasa Jepun. Lepas tu dia kata cahaya Tai Nippon di Melayu. Maksudnya nak kata akan bangkit Jepun bersama dengan Melayu lah, orang Melayu. Kita akan lihat sedikit macam mana perkara itu boleh berlaku. 40-an, tahun 40-an. Jadi saya akan flashback balik sedikit. Mungkin kita dah lupa kan yang bulan lepas tu. Memang ada nampak nanti banyak yang mesra Islam. Tapi adakah itu propaganda Jepun? Dalam kajian yang saya baca, banyak membuktikan benar itu adalah propaganda lah. Kerana antara lain yang dibuat adalah dia hantar spy untuk memeluk Islam. Kemudian pembunuhan kaum Hui begitu ramai di China. Jadi macam mana dikatakan dia menyokong orang-orang Islam di Alam Melayu, sedangkan di China orang Islam tu dibunuh. Kemudian di China oleh Jepun. Jadi dia di Alam Melayu dia menyokong perjuangan Islam, tapi di hujunglah mula-mula dia bunuh juga. Tapi di hujung tu dalam 40-an tu dia dah datang sejak ujung 30-an. Jadi 40-an dia dah mula nampak macam mesra Islam. Sedangkan ketika itu kita akan lihat dia sebenarnya dah semakin lemah. Disebabkan lemah tu dia tengok kita tak boleh terus macam ni, dia tukar taktik. Jadi taktiknya dia mengangkat semangat orang Melayu, semangat orang Jepun, dia mengangkat semangat yang kita ni akan mengembalikan Islam. We are the savior of Islam. Sebab waktu itu Osmaniyah dah jatuh. Dah tak ada khalifah. Khalifah terakhir telah dimansuhkan oleh Kamal Atatürk. Jadi itu semua berkait. Jadi dia nak bawa semangat tu, dia tahu orang Melayu orang Islam. Dia bawa semangat yang sama. Jadi
Ketika nak mula kalah itulah baru mereka menampakkan perjuangan ulama tu mereka sokong bagi dana. Yang mata-mata ni yang hari tu kita ada bincang, nama dia Omar Yamauka. Yang sempat jumpa Sultan Abdul Hamid, minta izin buat masjid yang pertama di Jepun. Yang tu kita akan lihatlah masjid tu, saya akan ceritakan sedikit. Dia nak ambil semangat supaya kita bangkitkan kembali supaya Islam gemilang seperti mana sebelum ni. Itu yang diguna pakai. Okay, baik, kita tengok di sini ya. Yang di atas itu adalah China. Yang di tengah-tengah itu saya masukkan Korea sebab kita ada melibatkan Korea juga, cuma cerita tentang Korea ni dia tak banyak ya. Dia tak banyak seperti mana yang kita ada dalam bahan berkenaan dengan Jepun. Kemudian yang di bawah tu Jepun. Kita sudah bincang tentang Jepun, ada kerajaan shogun yang menggunakan samurai dan sebagainya. Hari itu kita dah bincang. Kemudian dia sampai ke era Meiji, yang ini era moden lah. Meiji ni era moden. Okey. Kalau kita flashback balik di belakang, agama ketika zaman shogun itu, shogunate ni, agama mereka Buddha, selagi Buddha. Kalau dilihat Korea yang tidak jauh daripada mereka itu, dia ada dinasti Goryeo. Kita tak pergi belakang lagi lah, banyak lagi. Dinasti mereka ni lama, Goryeo ni. Ketika ini mereka juga Buddha. Dan mereka, Jepun dan Korea sama-sama mengagumi Cina. Mereka mengagumi Cina. Mereka belajar Buddha, apa yang Cina, perkembangan di Cina dia akan ikut. Tetapi dia tak nak tunduk dengan Cina. Dia bukan nanti ada masanya selepas mereka kalah di tangan Cina, mereka bayar ufti lah. Ada juga masanya, tetapi dari segi budaya mereka mengagumi Cina. Sebab tu kita lihat nampak banyak persamaan, banyak persamaan. Tetapi 1368, tengok 1368 di sini, Yuan. Apa Yuan ni kita ingat tak? Kalau saya tanya ni, Yuan ni siapa? Bangsa apa? Mongol di Cina. Bukan bangsa orang Cina kan? Dia bangsa Mongol. Dan ketika ini keturunan Islam sudah mula ada yang dibawa daripada Asia Tengah, yang great grandfather of Cheng Ho kan, yang dibawa masuk. Ketika ini dah mula ada pegawai-pegawai Islam. Masuk zaman Ming, pegawai Islam lebih ramai lagi dan mereka menjadi orang-orang kepercayaan zaman Ming. Baik, ketika kita bercakap tentang Korea sekejap. Agama waktu itu masih mengambil agama seperti mana dinasti Yuan yang menggunakan Buddha, agama Buddha sebagai agama rasmi. Apabila masuk 1368, ya, apa yang terjadi pada 1368 itu ialah apabila berlakunya Ming mengambil alih Yuan, kerana dia kata Yuan ni orang Mongol, bukan bangsa Cina. Jadi dia berlakulah penentangan itu, dan ketika berlaku penentangan itu di Goryeo juga berlaku kudeta selepas pada 1368, 1392 dengan semangat perubahan Ming tu. Di sebelah sini dia jadi satu perbincangan yang apa nama ni, besarlah, sama ada nak ikut Yuan ke nak ikut Ming. Nak jadi pengikut setia Yuan, kita akan lawan Ming, ataupun kita nak ikut Ming. Dalam keadaan berbincang begitu, apa yang terjadi? Salah seorang jeneral mereka mengambil alih kerajaan, buat kudeta, dan dia mewujudkan kerajaan ini, Joseon. Baik. Ada tak cerita pasal orang Islam di sini? Okey, di sini ada. Sebab ketika itu orang Hui sudah ada, orang Islam dah ada dekat China. Begitu juga di kawasan zaman Goryeo. Dan ada catatan-catatan yang menyebut nama seperti Abdullah, Ciwi, Bayan Timur, Doro. Itu nama-nama orang-orang asal daripada Turki, bangsa Turki yang dah duduk di UN. Dia berdagang pergi sampai Korea. Jadi mereka ini sangat terkenal. Zaman Goryeo sudah diceritakan mereka bagi permata kepada raja. Kemudian bila dia menghadap raja, boleh buat istiadat gaya orang Islam.
dan mereka dibenarkan ada komuniti perkampungan orang Islam, dan mereka juga dikenali sebagai Hui-Hui juga. Jadi memang daripada China. Daripada China, kemudian datang pedagang-pedagang sampai ke Korea. Ada catatan berkenaan itu. Masuk zaman Joseon, setelah diambil alih secara kudeta oleh generalnya, dia mula minta supaya Ming mengesahkan kedaulatan mereka, dan dia sudah menjadi pengikut Ming lah, ataupun kita katakan sebagai yang membayar ufti lah kepada Ming. Jadi baiklah Ming dengan Joseon. Ketika itu ada tak orang Islam? Dekat Ming memang kuat, masih lagi orang Islam kuat. Pemerintahan dia ada, komuniti dia ada, banyak bandar-bandar Islam. Dan ketika itu di Joseon pun, di Korea pun sama juga, dah dapat pengiktirafan Ming. Mereka pun ada lagi pedagang-pedagang yang datang. Tuan-tuan, kita tengok sejarah kita ni memang sebenarnya pendakwah tu dia datang dengan bisnes. Dakwah tu dia bukan datang berdakwah semata-mata, dia datang melalui bisnes, perniagaan. Jadi maknanya macam mana orang boleh tertarik dengan Islam tu disebabkan contoh peniaga Muslim tu. Macam mana cara dia berniaga lah. Kerana dalam sejarah perniagaan mana-mana pun memang penipuan tu dalam perniagaan berlaku. Jadi apabila contoh-contoh yang baik itu menyebabkan perkembangan ekonomi di satu tempat, mereka pun rasa tertarik dengan orang Islam ni. Daripada situlah mereka pula belajar mengenal agama tu. Kerana bila tengok kenapa orang Islam ni tidak menipu dalam timbangan contoh. Rupanya memang ajaran Islam Nabi dah pesan dalam hadis tentang jangan menipu dalam timbangan. Sebagai contohlah Jadi adalah orang Islam. Tetapi pada tahun 1427 tuan-tuan puan, ini menjadi isu sedikit kerana Joseon tu dah tak nak dah agama Buddha, dia menolak agama Buddha, dan dia nak ikut seperti mana Ming yang masih ada Confucianism tu, Confucius, tapi dia nak tolak, bukan Confucius penuh. Dia tak nak yang ada konsep-konsep ketuhanan yang mistik. Sebab kalau Confucius punya konsep, raja adalah anak Tuhan, istilahnya anak Tuhan. Dan raja juga disebut sebagai ketua segala yang di langit dan segala yang di langit, di bawah langit atau di bawah syurga dia panggil. Jadi maknanya dialah menguasai dunia. Itu konsep asal lah. Yang Confucius dia tak nak. Jadi dia bawa Neo-Confucianism, mengambil sebahagian daripada pengaruh Ming, dan antara yang besar dia bawa adalah asimilasi kaum. Jadi orang yang tadi orang Turki kan, orang bangsa-bangsa Turki Islam, pedagang-pedagang Islam yang dah duduk dekat situ, dipaksa untuk menukar nama. Komunis. Tak. Berbeza. Sebab komunisme dia datang zaman moden dah. Dia zaman Soviet. Dia lebih kepada konsep sosialis. Kalau kawan kita ada tu dia dapat terangkan lebih baik. Dia lebih kepada tak ada elemen ketuhanan langsung. Dia dah Confucius dia ada konsep tu, cuma dia tak melambangkan Tuhan tu macam mana ada patung ke, tak ada. Dia ada konsep kita kena hidup aman. Konsep dia banyak kepada kemanusiaan. Saya tak pasti agnostik macam mana juga. Dia the way of life, betul lah. Dia tak banyak dari segi ritual tak banyak. Dia tak kalau Buddha ada ritual. Confucius kurang ritual. Dia lebih kepada banyak prinsip-prinsip hidup. Prinsip hidup. Dia asal dia berbeza, tapi lepas pada tu asal dia sama. Kemudiannya Buddha di India bertukar menjadi Hindu. Jadi Buddha yang asal sudah berada dekat China lah. Buddha yang Buddha tu pun terpecah kepada 3 ke 2, saya tak ingat. Mahayana dengan ada 3 kalau tak silap, school of thought.
Jadi dia berbeza. Yang Buddha yang ada dekat Tibet, dia school of thought lain. Dalai Lama tu kan. Buddha yang berada di China, dia sama dengan kita, iaitu kita Mahayana kalau tak silap saya. Mahayana, nanti kena check balik. Kita di alam Melayu sama dengan Cina. Sami Siam, Siam sama rasanya. Dia sama juga. Tapi Confucius ni dah tak ada lah. Maksudnya pengikut zaman sekarang dah tak ada dah. Tapi Buddha masih wujud lah. Cuma Confucius ni orang akan ambil dia punya tema-tema kemanusiaan dia. Malah bila Islam tu cuba mula dibangkitkan kembali zaman Ming, ataupun nak mendapatkan boleh kita katakan bila dia buat dasar asimilasi ni, Ming pun sama juga, dia buat dasar asimilasi. Dia nak supaya orang Islam, kan sebab mereka ni kebanyakan asal Arab, Parsi ataupun Turki. Jadi dia tak nak nampak perbezaan dengan bangsa asal, dia minta kahwin campur. Kahwin campur, tukar nama, pemakaian gaya Islam kena dibuang, kena buat gaya Cina. Jadi yang itu berlaku zaman Ming juga. Tapi dalam masa yang sama, ulama-ulama itu memikirkan tentang keadaan semasa. Kita nak melawan mungkin akan menyebabkan nasib umat Islam lebih teruk. Dengan kebebasan, sebab waktu Ming, Islam gemilang. Dia panggil the golden age of Islam dekat zaman Ming kan. Jadi mereka mengambil pendekatan, hujah-hujah mengenal Islam tu menggunakan hujah Confucius. Dekat situ yang dia nampak sama ajaran tu. Jadi mudah sikit orang Cina nak faham Islam. Waktu tu. Yang ini kita dekat Malaysia ada satu buku, Islam and Confucianism, yang dikeluarkan oleh ISTEC. ISTEC keluarkan. Jadi yang itu dia bentangkan apa konsep-konsep yang ulama sana, nama dia Wang Tayu. Ulama zaman dia zaman selepas Ming ke atau hujung Ming, saya pun dah tak ingat dah. Dia lah yang membawa pandangan-pandangan macam tu. Supaya kita dapat menjadi rakyat Cina dan kita bebas beramal dengan agama kita. Jadi tidak ada salah faham, kerana nak mengelak salah faham tu dia buat penerangan menggunakan konsep-konsep Confucius lah. Tengok-tengok di Joseon yang mengagumi Ming, dia pun ikut kaedah yang sama. Jadi hilanglah catatan-catatan. Kalau di China kita masih boleh dapat catatan menceritakan tentang orang Islam. Tetapi zaman Joseon kita dah tak jumpa dah. Bermulanya asimilasi kaum, dia melarang orang Hui ini dilarang untuk berpakaian Islam. Kemudian dia pun kena kahwin campur. Dan sejak itu sampailah 1900 tu, kita dah tak jumpa lagi, tak dapat cam di Islam ke tak. Jadi perkembangan Islam di Korea tu dia jadi senyap zaman Joseon, dan Korea, Islam di Korea kemudiannya mula bangkit atau orang mula kenal, dah masuk dah kurun ke-20. Dah hujung lambat. Jadi tak tahulah sama ada penempatan-penempatan Islam itu kemudiannya berkembang, dakwah berkembang, itu tak dapat dibuktikan lah. Tidak ada catatan dapat dijumpai. Kemudian, kita lihat di sini, Joseon pernah menghadapi serangan daripada Jepun ni. Serangan daripada Jepun, ketika dia diserang oleh Jepun, Ming membantu sekali. Dan menyebabkan Jepun kalah teruk lah waktu itu. Waktu itu. Dan apabila mereka kemudiannya masuk kepada zaman peralihan di China, Ming beralih dengan Qing. Yang inilah titik orang kata titik hitam lah dalam sejarah Islam di China, kerana Qing memang satu bangsa yang lain kan, bangsa apa, Manchu kan dia datang pada atas kan, daripada utara. Yang ini Cina, ni orang Cina, dia kembali pada Han. Jadi asal Cina adalah bangsa Han. Jadi bila mana datangnya Manchu, Han ni dia akan pertahankan sebaik-baik lah. Yang bersama dengan Han itu adalah Hui.
pejuang-pejuang pegawai-pegawai Islam. Maka pegawai-pegawai itu juga dibunuh, orang Islam ramai dibunuh zaman Qing ini. Dan ketika itu, sebelum Qing wujud, kerajaan kecilnya Jin di sebelah utara sudah mula juga menakluki Korea. Kemudian apabila mereka sudah berjaya mengalahkan kawasan Beijing, kemudian dia juga menakluki Korea sekali lagi, dan Korea selepas daripada itu menjadi negara naungan di bawah Qing. Negara naungan di bawah Qing. Dan itu juga memberi jawapan kepada kita antara sebab kenapa dalam era ni kita pun tak dapat cerita tentang umat Islam bagaimana. Sebab zaman era yang sama di China, Qing ini bukan memberikan ruang kepada perkembangan agama Islam. Kerana ramai orang Islam dibunuh, penentangan mereka tu makan banyak tahun lah, sehingga kepada penghujungnya kerajaan Islam yang akhir yang ada di selatan di Yunnan yang didirikan oleh orang Han sendiri yang masuk Islam. Ini pun kita dah bincang dah sebelum ni. Jadi kemudian barulah yang sebelum ni kita bincang, bila Meiji di Jepun membawa dasar kemodenan, dan ketika itu dia mula memerangi Qing, memerangi China. Korea berada di sebelah yang paling dekat dengan Jepun kan. Jadi dia melalui Korea dulu. Jadi dia masuk melalui Korea, berlakulah perang dengan Qing kerana Korea berada di bawah Qing. Ketika itu dia ada satu dia panggil macam perbincangan lah, mesyuarat lah. Dia panggil Seikanron 1873, di mana perdebatan berlaku di kalangan para pembesar dia, kita nak takluk Korea ke tak nak ni. Jadi mereka berbincang antara dua, kerana mereka mengambil ketika itu Jepun sudah mengambil pandangan sosialis Darwin yang mengatakan hidup ini ialah the survival of the fittest. Jadi dia kata kita sekarang dah moden, kita ke arah kemodenan, dan mereka ni backwards. Dia kata China dah backwards, China belum cukup moden lagi, jom kita takluklah mereka ni. Dan ada satu pandangan kata tak perlu. Jadi sampailah 1873 akhirnya mereka memutuskan untuk menyerang China dengan memulai daripada Korea. Tengok tu dia punya perjalanan dia masuk ke Korea, kemudian dia menguasai satu bandar ke satu bandar, termasuklah singgahnya Taiwan jatuh ke tangan dia. Yang ini saya tak nak panjang lah, nanti lama sangat dekat sini. Kemudian selepas daripada itu, Qing ini tuan-tuan perempuan, Qing yang kita ceritakan ini, dalam tempoh berapa tahun ni? 300 tahun dia berkuasa, tak pernah aman. Tak pernah aman. Wilayah-wilayah yang ada orang Islam, walaupun kerajaan Ming dah tak ada, dia punya keturunan pun dah tak ada, wilayah-wilayah ini dia terus menentang, nampak tu? Muslim 1862, 1807. Ini semua kawasan orang Islam yang menentang kerajaan Qing. Bukan sekadar itu, dalaman mereka juga ditentang. Jadi Qing ini adalah zaman yang tidak stabil, tak stabil. Jepun dah bawa masuk ke sini, kemudiannya berperang, dan peperangan Jepun dengan China menyebabkan China hilang Korea. China hilang Korea. Yang tu, ni silap ni. 1988. Yang ini penyebab kepada Jepun mendapat Korea. Yang perang tadi yang dengan Qing. Jadi dia mendapat Korea dan juga dia mendapat Taiwan. Ini 1895. Pemula dia. Kemudian dalam masa yang sama selepas itu, yang ini yang cerita tentang bagaimana Qing ini juga ketika itu sedang menghadapi tekanan dalaman oleh seorang yang namanya Sun Yat-sen, yang kita dah bincangkan. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen ni dia umur 13 dah duduk Hawaii. Dia kerana dia memang lahir dalam keadaan tak aman, jadi keluarga dia dah pindahkan dia ke Honolulu,
belajar dekat sana. Kemudian bila dia balik 1883, dia tengok masyarakat dia masih menyembah fahaman yang bagi dia tak betul lah. Dia Emperor God dia panggil. Jadi dia musnahkan patung tu. Dia lari pergi Hong Kong. Di Hong Kong dia sambung belajar. Kemudian dia pulang lah. Dia asal dia Guangzhou atau Guangzhou kan. Balik ke Guangzhou, belajar jadi doktor perubatan, ambil medik. Kemudian 1892 dia jadi doktor. Dalam kekalahan Korea ni ada kaitan Sun Yat-sen. Korea telah jatuh ke tangan Jepun ketika itu. Sun Yat-sen mengambil kesempatan untuk buat revolusi. Revolusi menentang monarki. Dah kita tak perlukan sistem monarki di raja ini. Dan dia buat Guangzhou uprising lah. Daripada Guangzhou tu berlaku pemberontakan, tetapi pemberontakan tu gagal. Jadi rakan-rakan dia kena tangkap, dia melarikan diri pergi London. London dia pergi, Jepun dia pergi, Siam dia pergi, Amerika dia pergi, dia kempen dengan orang-orang Cina di luar. Untuk dapatkan sokongan. Dan dia memperkenalkan dasar sama rata, dia kata. Masyarakat kita dah bercampur macam-macam kaum, jadi kita kena bagi hak sama rata, tanah pun sama. Dia bawakan kempen tu. Dan kita dah bincang kan, dia pergi ke Malaya, Sun Yat-sen. Dapatkan sokongan Cina di sini. Jadi kebangkitan mula berlaku, bermula daripada Singapura, kemudian berpindah ke Pening. Sebab apa berpindah ke Pening? Kerana di Singapura, waktu tu dia melancarkan lagi kebangkitan-kebangkitan, tapi kebangkitan orang-orang dekat Tanah Besar Cina banyak gagal. Jadi pengikut dia dah rasa penat betul ke perjuangan ni, maka terpecah pula pengikut Sun Yat-sen. Jadi di Singapura pun terpecah, maka Sun Yat-sen terpaksa melarikan diri pergi ke Pening. Jadi dari Pening dia buat kutipan dan dia mengasaskan revolusi. Dia panggil revolusi Xinhai 1911. Kita tengok ni 1912 jatuh. Maknanya kemenangan daripada revolusi ini, maafkan saya, revolusi ini bukan Sun Yat-sen. Sun Yat-sen waktu itu masih lagi mencari sokongan. Revolusi ini oleh masyarakat di sana. Jadi 1911 satu revolusi yang dibuat untuk menumbangkan Maharaja Puyi. Yang terakhir lah. Maharaja Puyi itu, Sun Yat-sen waktu itu berada dekat US. Sedang dapatkan sokongan. Jadi bila dia dapat tahu kemenangan ni, dia pun terus pulang. Dan mereka pun menubuhkan Republik Cina. Itulah Republik Cina yang ada bendera 4 garis tu. Kalau tuan-tuan perempuan ingat lah. Yang 4 warna. 4 warna tu. Bendera mereka dengan penyataan 4 bangsa di Cina yang perlu diberikan kesamarataan. Termasuk di situ Hui, yang garis putih tu. Kalau ingat balik nanti saya tunjuk kalau ada gambar dia. Lepas pada tu adalah lantikan seorang panglima Qing yang menjadi presiden Republik Cina. Dia kata kalau kamu berjaya paksa Puyi letak jawatan sebagai maharaja, maka kamu boleh naik. Jadi dia dapat naik. Tapi bila dia naik, apa jadi? Yuan Shikai ni, bila dia naik, dia tak nak bekerjasama dah dengan Sun Yat-sen and the gang. Jadi bila jadi macam itu, inilah dia kan. Kuasa memang macam tu. Belum dapat macam-macam janji-janji, tapi bila dah dapat, dah buka pula. Jadi dia dah tak bersama. Bila tak bersama, kan parti Kuomintang yang kita sebut tu Sun Yat-sen lah yang mewujudkannya. Dan Yuan Shikai mula memperkenalkan dirinya sebagai maharaja. Dia kata dia pula maharaja, sedangkan dia panglima. Asalnya dia sepatut sebagai presiden saja. Tapi dia kata dia maharaja, kembali tak aman. Jadi 1912 ini, Qing dinasti dah habis. 1915, panglima tu klaim sebagai maharaja. Bermulalah era warlord. Jadi kawasan ni nanti kita akan tengok satu peta tu. Kawasan ni warlord dia orang Islam. Jadi keadaan tidak begitu aman lah.
Betul, dia Islam friendly. Dia memang Islam friendly waktu tu. Kerana dasar dia, Suri Yasin, dasar dia nak berikan dasar sama je semua orang. Jadi orang Islam ke, orang apa pun, kita berikan hak sama rata. Dia nak, sebab dia nampak sistem dinasti ni dia ada bias. Dia ada bias. Ikutlah zaman. Jadi kalau zaman yang mesra Islam, dia akan bias pada pegawai-pegawai Islam. Kalau yang tak suka kepada bangsa, betul. Lepas tu headquarter dia kat Taiwan. Dan Kuomintang tu, nanti dia akan berperang dengan komunis, kemunculan komunis kan. Bila berlaku perang dengan Jepun ni nanti, mereka bergabung. Nanti kita akan tengoklah lepas ni. Dan kemudiannya nanti, penghujungnya, mereka kalah di tangan komunis. Komunis memperkenalkan, mewujudkan negara dia Republik Rakyat Cina. Jadi Republik Cina tadi ada lagi tidak? Kita kira macam dah tak ada lah. Tapi sebenarnya, semua penyokong Kuomintang tu beralih ke Taiwan. Dan Taiwan adalah Republic of China yang tidak diiktiraf oleh Republic of Peoples of China. People Republic of China. Yang itu. Sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Jadi Taiwan tu tak diiktiraf lah. Tetapi kalau nak cari sejarah-sejarah Islam, banyak dekat situ yang disimpan dalam muzium-muzium mereka lah. Tak. Tidak. Itulah dia politik tu dia sebab China, Republik Rakyat China mengatakan wilayah itu masih wilayah dia. Dan dia mengatakan kami mengamalkan satu negara dua sistem. Maksudnya diberikan autonomi kepada mereka, tapi mereka tak boleh guna nama Republic of China. Mereka adalah sekadar wilayah autonomi saja. Yang itu jadi isu tu. Sama juga dengan Taiwan, kemudian ada Hong Kong itu. Hong Kong. Macau dia tak begitu complicated sangat. Macau sebab campur tangan Portugis. Hong Kong campur tangan British. Jadi wilayah-wilayah itu jatuh ke tangan penjajah. Kan? Tapi yang di Taiwan ini jatuh di tangan Jepun mulanya. Tapi kemudiannya perjuangan Kuomintang ini mendapat sokongan di Jepun oleh pelajar-pelajar Cina di Jepun. Jadi sebab tu mereka akhirnya bila Jepun tak dapat kawasan Taiwan itu, pengikut Kuomintang atau Republik Cina ni dapat bertapak di situlah di Taiwan. Bergantung kepada negara, saya tengok. Seperti China, mana-mana China dalam dunia ni, dia ada sentimen tu. Bangsa dia kuat. Dia semangat bangsa dia kuat. Jadi, apa yang dibuat oleh Sun Yat-sen bila pergi jumpa tu, dapatkan sokongan, termasuk sokongan duit. Jadi, dapat duit, dia dihantar ke China untuk revolusi. Hantar ke sana. Termasuklah, Sun Yat-sen pernah bersama dengan parti Kuomintang yang kumpul duit, bina hospital orang Islam. Di Chongqing nama tempat tu. Saya cuba cari lagi saya tak jumpa. Mungkin tukar nama ke apa kan. Tapi atas nama hospital untuk orang Islam. Ialah bangsa. Sebab dia panggil ke Hui lah. Jadi bila bangsa Hui tu adalah bangsa Islam. Dia macam Melayu lah. Sebut Melayu Islam lah. Jadi zaman tu nampak lebih mesra lah. Lebih mesra Islam. Jadi kemudian ni dalam 1904-05 ni Rusia pula sudah menghampiri kawasan ni. Amerika juga Jepun pula memang berhajat untuk menguasai kawasan sebelah utara. Maka bertembung pula Rusia dengan Jepun. Rusia dengan Jepun menyebab kepada Jepun dapat mengambil alih Korea, dan 1910 dalam ni akhbar Korea, akhbar Jepun rasanya. Japan and Korea made one. The Emperor of Japan reign over chosen now. Jadi Korea sudah berada di bawah Jepun. Kalau asalnya Korea tadi di bawah Qing kan? Bawah Qing, China, disebabkan
dinasti Qing sudah tidak kuat dan kemudian jatuh, akhirnya Korea berada di tangan Jepun. Baik. Orang Islam di Korea juga dikenali sebagai Hui, dan ini 3 identiti penting orang Hui. Dia mesti ada masjid, Qingzhense dia panggil masjid, Ahong imam, Qianglao adalah orang tua-tua, majlis orang tua-tua, ya. Tapi identiti ini masih wujud dan kuat, nampak berada di China. Kerana mereka era warlord, mereka dapat mempertahankan lagi dia punya tradisi ini. Tapi di Korea dah tak dapat dah. Jadi sebab tu tadi kita pun dah tak dapat mengetahui apa ceritanya, melainkan ada satu batu nisan yang ditemukan di Guangzhou. Batu nisan itu tertulis nama Ramadan. Ramadan yang datang dari Goryeo, yang datang dari Korea. Jadi itu antara yang bukti, maknanya orang Korea dulu pun ada orang Islam. Ada orang Islam. Cuma selepas itu perkembangan tak dapat kita ketahui disebabkan oleh peperangan itu. Dan agak pelik juga apabila kita melihat di China ini semua bandar-bandar Islam. Bandar di mana orang Islam tu ramai. Okay? Ada komunitinya tersendiri, bukan majoriti lah. Ada sebahagian yang majoriti seperti Yunnan, Gansu, Ningxia. Kalau hari ini memang semua tak majoriti dah lah. Jadi semua kawasan ni ada orang Islam. Tetapi kita tidak menjumpai catatan berkenaan dengan Jepun yang masuk Islam seawal zaman Ming. Tak ada. Kita tak jumpa. Tetapi catatan tentang Korea ada tadi. Jadi Korea sebab kemungkinanlah disebabkan lebih dekat lagi. Tetapi Jepun lebih kepada mereka datang belajar Buddha, namun mereka tak bertemu, tak dijumpai lah sama ada mereka bertemu atau tidak, kita tak dapat nak sahkan. Cuma tak jumpai apa-apa rekod mengatakan Jepun betul-betul nak cuba juga ataupun ada perkembangan Islam dekat Jepun. Mungkin kerana banyak tumpuan Jepun pun di kawasan sebelah sini, dia nak menguasai kawasan ni. Sebab tu mungkin dia tak bertembung dengan orang Islam Hui lah. Tapi orang Korea bagaimana mereka bertembung? Kerana orang-orang Islam ini ulang alik berdagang. Jadi mereka lebih dekat dan mereka sudah ada apa dikatakan pengaruh orang Islam. Sehinggalah Presiden baru Republik China dilantik, namanya Chiang Kai-shek. Ketika itu bermulalah satu perangkap yang dibuat oleh Jepun. Jepun dah kuasai Korea kan? Kita dah cerita tadi. Sekarang ni dia nak menguasai kawasan utara China Manchu ni, Manchuria. Yang mereka kemudiannya tahun 1931-33 mereka dapat mengambil kawasan Manchuria dan mereka menamakan negara itu sebagai satu negara Manchu, panggil Manchukuo, dengan mengadakan perangkap. Kononnya berlaku pengeboman kerajaan China, Republik China terhadap kawasan Manchuria, namanya Mukden. Mukden ini yang mana apabila dia siasat, rupa-rupanya bom yang kononnya bom itu hanyalah percikan kecil di rel kereta api itu yang tak ada melibatkan apa-apa kemalangan pun. Tak ada insiden apa pun yang berlaku. Tapi dihebahkan seolah-olah mereka mendapat serangan daripada China. Ya. Bila itu terjadi, maka dia nak mengesahkan supaya dia mampu untuk mengatakan dia perlu berada di sini untuk mempertahankan kawasannya. Ingat tadi Maharaja Puyi, Maharaja Puyi yang ini. Nampak tak dekat sini ada nama Jepun? Maharaja Puyi. Puyi tadi kan dah dijatuhkan. Apa yang dibuat oleh Jepun? Jepun menghantar pegawainya ini. Dia ada sebenarnya orang Cina asalnya. Dia adalah orang Cina yang kemudiannya bersekongkol dengan Jepun dia ni. Bersekongkol dengan Jepun. Dia asalnya warlord di kawasan Beijing. Dan kemudiannya dia dapat menurunkan Puyi tadi dan
Puyi dihalau keluar daripada Forbidden City dalam tempoh 3 jam. Puyi lari, berlindung dekat bawah jabatan pejabat duta Jepun dan kemudian dicadangkan oleh Jepun untuk lari ke Manchukuo tadi. Pergi ke Tianjin. Dengan alasan, oh yang ini memang licik betul Jepun ni. Bila mana Jepun mengatakan kat dia, mari datang sini, kami naikkan kamu jadi maharaja balik. Dekat dalam negara yang kita panggil sebagai Manchukuo. Jadi Puyi terpengaruh lah. Tapi isteri dia kata jangan. Itu pentingnya isteri ni kan. Dia punya nasihat dekat rumah tu lain. Nasihat penasihat-penasihat lain tak boleh dengar sangat. Isteri dia penasihat kadang-kadang baik. Jadi isteri dia kata jangan pergi. Tapi dia menghantar saudara dia, sepupu dia untuk pula pujuk isteri dia. Sampailah akhirnya mereka pun pergi. Pergilah ke sana dan ditabalkanlah kononnya sebagai seorang maharaja. Tetapi apabila mereka sampai di sana, mereka tak dibenarkan keluar, duduk dalam hotel saja. Kemudiannya dia 1932 dia dilantik. General Jepun datang jumpa dia, kata okey, kamu adalah Chief Executive Republic of Manchukuo. Dia tak puas hati sebab kata nak jadikan saya maharaja. Kenapa jadi Chief Executive? Dia tak dengar pun. Jepun langsung tak dengar permintaan Puyi. Dan tak ada dah. Puyi dah tak ada istilah yang dipanggil maharaja. Your Excellency tak ada. Jepun tak panggil dia Your Imperial Majesty. The Mandate of Heaven, yang itu gaya Cina lah, Mandate of Heaven. Tak ada. Jadi tak dapat, tidak, akhirnya dah terima jawatan Jepun itu dan dia hanyalah the puppet of Jepun, Nippon lah. The puppet of Nippon. Ini gambar terakhir dia di mana dia telah bertolak pergi ke Manchukuo. Ini yang saya katakan tadi. Era warlord. Manchukuo di kawasan ini Manchukuo, the puppet of Jepun. Jadi Puyi ada di sini. Nampak tak di sini, kita nampak di sini ada, ini Cina, ni pegawai Cina, panglima Cina, ni warlord kat kawasan Xinjiang. Yang ini semua Islam ni. Ma Hushan, Ma Pufang, warlord ni, Ma Hongkui. Kemudian kita ada sebelah bawah ni Tian. Jadi ketika ini, apabila dia rasa maharaja dah berada bersama dengan mereka, maka dia nak cuba untuk mara ke sebelah selatan, menguasai China, Jepun. Jadi ketika itu, apa yang berlaku? Parti Komunis dan Kuomintang bersatulah. Mereka kata kita kena melawan Jepun, dan kesatuan mereka itu sebenarnya memberikan kesan negatif kepada Kuomintang. Komunis ambil peluang lah. Dan lepas tu, sebab tu komunis kemudiannya dia jadi turning point untuk dia jadi kuat. Tuan-tuan perempuan, inilah dia dua orang pentingnya lah yang menggabungkan dua parti ini. Dan kemudiannya apa yang dibuat oleh Jepun memang amat dahsyat. Ini yang kita katakan tadi, orang-orang Islam Hui dibunuh di China dengan tanpa rasa bersalah oleh Jepun, di mana di Hebei 1,300 orang Hui telah dibunuh, masjid-masjid dibom. Kemudian di Nanjing mereka yang geselkan lemak babi di masjid-masjid, dia paksa sembelih babi untuk bagi makan kepada tentera Jepun. Dia paksa orang Islam buat. Dia paksa makan babi. Kemudian gadis-gadis Hui dijadikan geisha. Tengah solat Aidilfitri dekat masjid dijatuhkan 80 biji bom. Yang itu dibuat oleh Jepun. Jadi yang itu yang kita merasakan dari satu sisi, kenapa nanti dekat alam Melayu dia kata dia perjuangkan Islam, tetapi di China dia memang betul-betul menghancurkan kerajaan China, termasuklah orang Islam. Kerana dia menggunakan dasar bumi hangus. Ini dasar dia, Sanko Sakusen. Polisi ini diguna pakai ke atas China, yang mana bunuh semua, bakar semua, rompak semua. Jadi kalau betul dia mempunyai semangat Islam, sudah mula nak mengembalikan Islam,
sepatutnya dia mengambil kira lah kan. Maknanya yang Islam patut bersama dengan dia. Tetapi mengapa dia mengambil pendekatan seperti ini? Mula dia daripada Manchu Kuok memperkenalkan persatuan-persatuan Islam. Persatuan Islam Manchuria. Kemudian dia keluar Persatuan Islam Tianjin, Persatuan Islam Beijing. Kemudian 1938, ini misi penting mereka, mereka bawa spy mereka yang menjadi Islam, misi haji, pergi ke misi haji. Ni misi haji daripada China Utara, dia kata. Sebenarnya daripada Manchu kan. Kemudian dia buat Persatuan Islam Guangzhou. Dengan atas nama-nama ini, supaya nampak kononnya mereka adalah pejuang Islam. Nah, kemudian satu hal lagi, mereka cuba mempengaruhi orang Mongolia dan juga orang Xinjiang tadi. Ini berkait juga. Cerita Xinjiang Uyghur tu berkaitlah dengan politik. Sebenarnya bukan berkait dengan hal agama semata-mata, dia politik. Kerana ketika ini Jepun telah membakar-bakar semangat Hui Hui Kuok, semangat menjadikan kita negara Islam, dia kata. Jadi kita perlu merdeka daripada Cina, jadi negara kamu sendiri. Tapi di Mongolia tak ada orang layan kerana ni bukan tempat orang Islam. Tapi di sini orang Islam, dia kata memang mungkin kita boleh dapat sokongan mereka ni. Jadi mereka telah mewujudkan Persatuan Islam Barat Laut, Persatuan Islam kawasan ini. Dengan semangat kononnya nak membina negara Islam. Jadi siapakah yang dia pergi dulu? Dia jumpa dengan yang paling dekat dengan dia di sempadan adalah Warlord Ma Hongkui. Jadi dia bagi tahu idea ni, tapi Ma Hongkui tak terpengaruh dengan idea ni. Dia kata tak perlu perkara ni. Kemudian dia kata, kami pun dah ada Persatuan Islam Barat Laut tadi ni. Kita tak ada presiden. Kami nak lantik kamu ni. Tak terpancing juga dengan tipu daya Jepun. Kemudian dinaikkan imam daripada orang Manchu sendiri, dan imam itu diminta untuk berbincang dengan Ma Hongkui, tapi pun tak berjaya untuk menjual idea Hui Hui Kuok, menjual idea negara Islam ini. Kerana umat Islam di sini semuanya masih tidak mahu memberikan ruang kepada Jepun. Jadi imam yang tadi ini, dia datang daripada Manchu Kuok nak masuk ke sini, walaupun atas nama imam, dia kata ini propaganda, maka dia disekat masuk ke kawasan umat Islam. Menarik cerita dia. Dan apa yang terjadi ketika itu, 8 kapal terbang dihantar daripada Jepun di sebelah Manchu Kuok, dijatuhkan flyers, leaflets ni. Propaganda menggunakan poster, antaranya jenis-jenis yang begini. Propaganda mengatakan kita bersama ni, inilah bendera dia tadi saya sebut, bendera Republik China. Jadi dia kata marilah kita bersama dengan Jepun, kita sama-sama membangkitkan Asia yang baru, kan? Nampak ni propaganda-propaganda seperti ini. Jepun dan juga Republic of India adalah betul. Jadi propaganda makin teruk, makin jelas, hingga umat Islam menubuhkan di bawah Republik China Persatuan Anti-Jepun. Tadi mereka buat Persatuan Islam, ini Persatuan Islam. Hui orang Islam lah. Tapi kali ni Hui ni Anti-Jepun. Ditubuhkan 1937 di bawah Republik China, dan dia minta yang menjaga ini adalah General Menteri Pertahanan dia. Menteri Pertahanan Republik China kan orang Islam, kan? Nama dia Omar. Nama dia Omar ataupun General Pai Chong-si. Jadi mereka ini, mana pusat pentadbiran mereka? Pusat pentadbiran mereka di Wuhan. Tapi tak ada kaitan dengan virus kita lah. Di Wuhan. Di Wuhan. Dan mereka mula merancang bagaimana nak lawan propaganda Jepun yang nak menampilkan kepada dunia kononnya dia pejuang Islam. Sedangkan di dunia luar tak tahu apa dia buat kepada orang Islam dekat China. Yang itu tujuan diwujudkan Persatuan Islam Anti-Jepun. Inilah general dia, tuan-tuan dan puan, Pai Chong-si. Makamnya ada dekat Taiwan. Ada muka saudara macam ni. Dah moden, dah 1938.
Ni zaman moden dah. Jadi Pai Chong-sik ni dia adalah Menteri Pertahanan. Jadi dia, nama Islam dia Omar. Ini kata-kata dia dalam melawan Jepun. Kita perlu melawan Jepun yang menjajah tanah kita. Kembali membuktikan keberanian yang kita warisi pada Nabi Muhammad untuk menghapuskan kezaliman, mempertahankan negara dan memastikan dunia aman. Ini kata dia. Jadi persatuan itu ditubuhkan secara rasmi dan dia membuat deklarasi kita ada 3 perkara yang kita nak buat. Pertama, kita nak menghebahkan kezaliman Jepun. Kita akan buat buletin, buat laporan secara rutin tentang apa yang berlaku perang Jepun dengan China. Kedua, kita akan tubuhkan pasukan orang-orang anak-anak muda Hui ni, orang Islam ni, untuk bantu mangsa-mangsa perang. Dan yang ketiga, kita akan bekalkan senjata untuk perang, memerangi Jepun. Maka apa yang cuba dibuat oleh Jepun sebagai contoh untuk imejnya sebagai penyelamat Islam, dia hantar delegasi haji tadi. Kemudian dia mula ada perisik anak muda, spy-spy mereka menggunakan nama Islam. Dia dilatih di bawah sekolah perisik Okawa Shumei. Kemudian dia masukkan di dalam berita persatuan Islam yang tadi, banyak persatuan Islam yang telah diwujudkan, menceritakan tentang bagaimana mereka buat untuk Islam, mereka memberikan ruang untuk Islam dan sebagainya. Dan Timur Tengah, tuan-tuan dan puan, Mesir khususnya dan juga Turki percaya bahawa Jepun adalah pejuang Islam ketika itu. Awalnya okay. Kita flashback sikit saja ni. 1924 Khalifah Osmaniyah dah tak ada dah. Sebab itu apabila nak bawa sebagai semangat penyelamat Islam, dia panggil pan-Islamism lah ni. Dalam istilah pemikiran dia panggil pan-Islamism. Semangat untuk kembalikan Islam tu. Jadi 1924 dah tak ada khalifah. Dia dah tak ada khalifah dah. Khalifah yang terakhir telah abolished by Ataturk. Jadi propaganda Jepun ini seolah-olah memberikan semangat baru. Jepun adalah kuasa yang kuat, dah moden, dah ada persenjataan mesin, teknologi-teknologi moden. Jadi ketika itu memberi harapanlah kepada orang Islam, kan? Jadi sebab tu mudah dipercayai. Maka wujudlah misi yang tadi, misi pemutihan daripada Cina-Cina Islam, Hui Ma Tianying. Tuan-tuan puan-puan, ini dah mula melibatkan kita ni. Ma Tianying mulakan misi ke Timur Tengah. Ada 4 permintaan, dia nak minta putuskan hubungan dengan Jepun. Kerajaan-kerajaan Islam putuskan hubungan. Dia akan dedahkan kezaliman Jepun terhadap China, boikot barangan Jepun, dan kalau ada pelarian orang Islam daripada China, selamatkan mereka. Itu yang diminta. Tuan-tuan kenal tak Ma Tianying? Pernah dengar nama Ma Tianying? Ini orang yang menubuhkan Perkim dekat Malaysia. Jadi perjuangan dia itu membawa sampai ke alam kita dengan tujuan untuk memberikan faham agama dengan baik kepada orang Islam Cina khususnya. Itu penaung. Jadi ini wujudlah kalau di tempat kita balai-balai Islam. Macam mana? Betul, hidden. Sebab tu saya kata kalau cari kat internet memang tak jumpa cerita ni. Sebab saya baca kertas-kertas kerja universiti. Jadi dalam kertas kerja bentangkan hal-hal ni. Sebab tu yang kawan kita yang selalu baca pasal pemikiran, sejarah politik tu, dia kata dia pun tak pernah dengar. Jadi saya ada juga setengah yang penceramah, dia tak dapat maklumat ni, dia membawakan semangat kempen yang memang Jepun adalah pejuang Islam. Jadi kita silap melawan Jepun. Kita sepatutnya bersama dengan Jepun. Ada juga. Jadi saya tak salahkan siapa-siapa lah sebab dia bergantung pada apa maklumat kita dapat. Nak kata dia simpan-simpan pun akhirnya pengkaji-pengkaji akademik boleh jumpa. Jadi ada jumpa sumber-sumber ni. Jadi semua yang saya sebut ni memang berdasarkan sumber kertas kerja. Kalau siapa rajin membaca, saya ada dalam belasan kertas kerja saya baca. Berbelas-belas. Jadi
Balik Islam diwujudkan, Perkim wujud dalam di Malaysia saja, cawangan-cawangan makin banyak. Inilah orangnya. Tapi apa Perkim tu bukanlah ditubuhkan apa nama ni, saya rasa, kau tak silap saya tak ingat ini tahun dia. Sebab dia pergi ke misi Timur Tengah dulu. Dia bukan pergi ke alam kita dulu. Tapi misi ni dia pergi, orang kata non-stop. Sebab dia nak terangkan supaya orang tak terpedaya dengan propaganda Jepun ni. Jadi dia pergi ke Mesir, disusun secara rasmi. Tengok ni 1938 disusun. Berpusat di Nanjing, dia kumpulkan rakan-rakan dia, namanya Wang Chengsan, lulusan Istanbul. Ma Tianjing sendiri fasih Inggeris dan juga Perancis. Chang Chaoli fasih Inggeris. Fei Wenbo mahir klasik Cina. Wan Ximing graduan Al-Azhar. Ni semua Islam. Jadi dalam persatuan tadi, mereka 5 orang ni pergi keliling, khususnya negara Islam yang telah terpengaruh, khususnya Middle East. Kalau kita tengok dari segi senarai mereka ni, kalau orang luar susahlah kalau tak tahu sejarah dia. Sebab sebenarnya bagi orang Cina dia tahu. Ma, Wang, Chang, Wang, saya tak pasti sama ada dia daripada Han ke apa. Saya tak ingat. Saya tak pasti sama ada dia daripada Han ke apa. Tapi Wang, Chang, Ma, memang keturunan Islam. Ada senarai dia, surname yang memang kalau kita tahu itu memang Islam. Tapi bila dah hujung, dah jauh tu, surname dia masih memang asal Islam, tapi dah tak Islam lah. Macam yang di Malaysia ni kan, Teresa Kwok tu, Kwok tu keturunan Islam. Sama dengan apa tu, Jack Ma tu pun saya tak pasti. Tapi itulah, Jack Ma tu saya tak jumpa lah, saya pun tak kaji habis pun tentang Jack Ma ni. Jadi mungkin daripada keturunan Islam, mungkin ada kemungkinan, tapi dah tak Islam lah. Cuma kalau keturunan Ma dalam keluarga Cheng Ho, semua kekal Islam. Sampai sekarang. Walaupun dia berada dekat Yunnan, ataupun dia berada dekat Chiang Mai, Thailand. Satu lagi dekat mana Dia ada 3 tempat mereka ni, semua masih kuat Islam. Keturunan mereka ada imam-imam yang masih lagi menjaga, dan mereka businessman juga. Keturunan ni semua businessman. Jadi yang itu memang jelas lah. Kalau Ma memang jelas. Tengok ni tuan-tuan puan ni. Ni jadual berapa hari mereka pergi. Mereka stay dekat Hong Kong 56 hari. Space Tunnel dia pergi ni. Semua tempat ni satu tempat ke satu tempat dari hari ke hari bersambung. Yang misi tadi tu 5 orang tu nak terangkan hal ni. Total 8 negara dia pergi, 26 bandar, 436 hari. Mana setahun lebih. Setahun lebih mereka pusing. Ketika di Istanbul, dia buat satu ceramah di Masjid Sultan Ahmad, Masjid Biru. Jadi ceramahnya itu dihadiri dengan ribuan orang, dan ketika itu barulah orang kata tepuk dahi, ya Allah, Turki baru percaya, baru tahu cerita sebenar. Sama juga dengan Mesir. Lebih menarik lagi, mereka bertembung pula dengan Jepun yang bawa propaganda. Yang ni saya rasa kalau buat filem memang menarik cerita ni. Bertembung dekat Mekah. 3 orang Jepun yang mewakili Manchu Kuok tadi, kerajaan utara Cina tu, dia pergi haji. Namanya Suzuki, Kobayashi, yang satu lagi tak ada catatan nama dia. Tapi Suzuki ni datang daripada British Malaya. Dia daripada sini. Dah banyak kali pergi haji. Jadi, sebahagian mengatakan mereka ni bukan pure Muslim. Wallahualam. Hal tu kita tak boleh nak hukum lah. Kerana mereka katakan mereka ni spy. Jadi mereka masuk Islam mungkin sekadar untuk tu. Sekadar untuk mengaburi mata kita saja. Wallahualam tu biar dia dengan Allah lah. Kemudian, yang dibawa adalah propaganda ni. Dia kata China akan bersatu, maksudnya kat sini Republic of China. Kita kena jangan salah faham bila sebut China waktu ini adalah Republik China. Yang Kuomintang tadi. Dia buat propaganda kata China akan bersama dengan Soviet dan ikut komunisme. China akan pisahkan agama. Xinjiang patut dimerdekakan menjadi kerajaan Hui Hui Kuok tadi.
Ini yang dia bawa kan. Semangat ni, propaganda tu. Tuan-tuan perempuan, Republic of China dia tak pergi ke arah ni. Tiga-tiga ni tak ada isu. Sebenarnya bukan isu dia. Tapi nanti bila dia kalah memang betul itu yang dilakukan oleh komunis. Yang tiga-tiga ni propaganda tu lebih kena pada komunis bukan pada, maknanya berita tu adalah berita bukan berkenaan dengan Republik China sekarang ketika ini. Ada 120,000 jemaah haji, ada persidangan pula ketika itu. Raja Saud bertemu dengan delegasi China selepas haji. Jadi ketika itu Arab pun mula tahu kisah sebenar. Kisah sebenar. Ketika mereka buat penerangan di tempat seperti Mesir, Iran, India dan Syria, kelompok propaganda ni ada sekali, dia ikut. Dia pun ikut juga, dia buat kacau. Dia tanya soalan-soalan biadab. Kemudian dia beritahu kepada orang awam, dia kata China sedang kalah sekarang ni. Lebih baik berbincang dengan Jepun. Dia jadi macam orang awam tanya soalan batu api dalam program-program mereka ni. Di Iran, hotel tempat ada tempat mereka tinggal tu, mereka nampak ada 4 orang Jepun. Kononnya ahli perniagaan duduk sama-sama hotel. Jadi mereka laporkan pada polis, esok hari cari, hilang dah. Di Lahore, 2 orang ikut, orang Jepun ikut, tetapi dia ni tak ada provokasi kerana dia adalah masyarakat Jepun lah, dia bukan yang grup propaganda tadi. Tapi sayang, kesian kat dia lah. Walaupun dia tak ikut. Habis ceramah dia kena halau sebab dia orang Jepun. Jadi semangat orang-orang dekat Lahore waktu tu dah tahu cerita sebenar, dia dihalau. Di Syria, duta Jepun datang. Dan kata delegasi, duta Jepun tu bila datang bertemu dengan kerajaan Syria waktu tu, kerajaan Islam di Syam, jadi dia mengatakan, dia kata delegasi daripada China tu adalah komunis. Dia batu api lah, dia bakar-bakar, tetapi host program mengatakan tidak, dia kenal mereka ini, maka dia menulis surat mengatakan bahawa kononnya orang Cina tu datang nak promo pula barangan British. Jadi banyaklah cerita-cerita yang seperti ini dah dicatatkan secara jelas dalam sumber-sumber kajian tu tadi. Dan kemudiannya barulah dia datang ke sebelah Malaysia dan Singapura yang menubuhkan seperti mana yang kita tahu tadi, adanya Perkim, ada Persatuan Kebudayaan Cina Malaya. Yang inilah yang buat Kutip Derma menubuhkan Hospital Muslim tadi. Saya tersilap tadi. Bukan Sun Yat-sen, tetapi ketika dibuat oleh grup Islam ini. Grup Islam anti-Jepun. Jadi kita ringkaskan, kita melihat di sini nampak di sebelah atas ini dah jadi kawasan Jepun, kawasan China Kuomintang hijau, yang warna orange itu adalah komunis. Jadi komunis ketika ini tidak begitu kuat pun. Tetapi disebabkan oleh Kuomintang tak mahu kita berlawan sesama kita disebabkan oleh parti, maka mereka bergabung. Itu pun gabungan yang dipaksa asalnya. Dan kemudiannya mereka berjayalah untuk melawan semua ini, tetapi ruang ini diambil oleh komunis. Diambil oleh komunis untuk menguasai kawasan kita. Kawasan China. Jadi perkembangan Jepun itu abad ke-19, ke-20 sampailah mereka sampai ke alam Melayu. Ini tuan-tuan perempuan tengok ni, dia datang sebelah sini yang warna purple. Di alam Melayu dia menubuhkan satu badan yang dipanggil Sedenbu. Sedenbu ni adalah badan propaganda. Tujuan dia nak menghasilkan propaganda, kemudian dia nak melahirkan anak-anak muda Indonesia. Ni khususnya di Indonesia dia buat untuk berpolitik, tetapi atas nama bersama dengan Jepun. Maksudnya dia berpolitik lawan Belanda. Dia dapat kuasai kawasan ini, tetapi tekanan daripada allies tu, khususnya Belanda, masih lagi kuat. Jadi dia nak anak-anak muda ni ada semangat untuk keluar merdeka, tetapi bersama dengan Jepun. Dia pecahkan kepada 3 jabatan.
Dan jabatan yang pertama, takbiran ini tak ada isu lah. Jadi ini berita media dia menyediakan apa nama ni, bahan-bahan pamphlet dan sebagainya. Tetapi yang penting ini propaganda ni. Ada dua sebab yang propaganda yang perlu dibuat. Macam mana nak tarik hati rakyat. Dan yang kedua, bagaimana supaya orang Indonesia berfikiran gaya Jepun. Namanya Minshin Hak Aku dengan Sembu Kosaku. Oh, memang sungguh-sungguh mereka. Sampai mana tuan-tuan perempuan, kalau rakyat Indonesia berjumpa dengan tentera Jepun, mereka akan sebut banzai. Dan tentera Jepun akan menjawab balik, hidup Indonesia. Jadi dia nak semangat supaya minta kemerdekaan. Tapi gaya kena gaya Jepun. Ya. Bijaknya Jepun ini, bila keadaan itu cuba dibuat, propaganda ini cuba dibuat, dia tak nak lantik orang tempatan sebagai ketua dalam Seidenbu. Ketuanya masih lagi orang mereka, Kolonel Machida, Adachi dan juga Takahashi. Jadi, kalau kita mencari-cari bahan-bahan di Indonesia, banyak gambar seperti ini. Propaganda lah gambar-gambar ni. Tunjukkan kemenangan di sana, tapi sebenarnya belumlah orang kata merupakan kekuatan yang dapat mengalahkan Allies. Mula-mula betul dia dapat mengalahkan, nanti dia akan makin kurang lah. Jadi badan propaganda makin banyak ditubuhkan dengan nama-nama yang macam-macam. Biro Pengawas Siaran Jawa, Kantor Berita Dome, ini nama-nama dia diwujudkan. Kemudian majalah Fajar Asia, nak tunjukkan mereka mendukung Islam. Dia cerita pasal Maulid Nabi. Kemudian poster ini supaya dia tunjukkan ni gaya orang Melayu, tapi belajar baca buku Jepun. Ini propaganda ni. Ini kalau nak disamakan dengan zaman kita, social media lah. Media ni penting. Sebab tu bagi umat Islam yang dapat menguasai media, dia menjadi cepat tersebar. Sebaran dia tu seperti mana siapa? Zakir Naik. Zakir Naik ada dia punya TV dia sendiri, program dia penuh, debat-debat dia. Akhirnya sebab itu dia nak ditangkap. Dan dia, kerana kekuatan media. Jadi kekuatan media zaman sekarang, sosial media lah. Sosial media. Zaman itu, majalah, pamphlet, leaflets, inilah yang dibuatkan. Kemudian tengok begini juga, dia minta supaya berniagalah dengan Jepun. Dia tunjukkan, dia turunkan British punya papan tanda, dia naikkan ke Jepun. Kalau siapa nak berjaya, niagalah dengan Jepun, jangan berniaga. Ini dah tak ada dah tutup. Nampak tak? Gambaran-gambaran itu diberikan. Itu juga dengan ini. Hiduplah Malay baru, semangat Asia. Ini diedarkan di alam Melayu, di semenanjung kita. Di Melayu. Kemudian ni cahaya Thai Nippon di Melayu disebutkan. Yang lebih serius dapat dilihat bila mana kiai-kiai dia bagi latihan, dia bagi dana untuk latihan imam-imam di Indonesia untuk melawan Belanda dengan satu angkatan terdiri 40 orang. Jadi mereka ini semua orang Melayu, dan orang Melayu ini mendapat dana daripada Jepun. Nampak tu? Itu antara gambar-gambarnya. Latihan kiai selama 3 minggu. Kemudian ditubuhkan parti pembela tanah air. Kumpulan Islam Hizbullah tertubuh. Jadi parti-parti politik Indonesia mula tertubuh. Ini menarik cerita dia. Kerana dia akan membawa kepada Soekarno. Yang kita tahu namanya. Soekarno itu melawan Belanda cukup kuat sehingga dia dibuang daerah ke Bengkulu. Apabila Jepun datang, dia bebas. Kan? Jadi bila bebas, apa yang dibuat oleh Jepun? Ini gambarnya. Dia bersalaman dengan General Moichiro Yamamoto 1944 yang menawarkan supaya marilah kita merdeka bersama Jepun. Maknanya kita hidupkan semangat Asia kita. Dan ketika itu dia dikembalikan, dibawa sampai ke Jakarta dan bertemu kembali kepada sahabat karibnya Muhammad Hatta. Dua-dua ini pejuang kemerdekaan Indonesia.
Satu perkara yang boleh kita berikan pujian kepada Soekarno-Hatta, dua orang ini, sebab mereka mengambil peluang ni. Jepun nak dapatkan pengaruh, Jepun bersama dengan pejuang-pejuang ni supaya dapat kalahkan Belanda. Dan mereka ni memang nak kalahkan Belanda. Dia perlukan kuasa kuat. Jadi dia ambil kesempatan ni, kita bersama dengan Jepun dulu. Sebab atas dasar untuk merdeka sebenarnya, ya, dia gunakan slogan Amerika kita streka, Inggris kita linggis. Oh, linggis ni bahasa dia kan? Saya tak faham apa maksud dia. Tapi yang penting kita nyahkan kuasa-kuasa alliance. Jadi Amerika kita streka, Inggris kita linggis. Betapa seriusnya Jepun untuk melatih ahli politik Melayu di Jawa ni, mereka mewujudkan asrama Angkatan Baru Indonesia. Menteng 31. Pusat latihan propaganda. Bagi Jepun adalah untuk melawan Belanda. Bagi orang Melayu, layankan saja kerana inilah tapak untuk kita melawan Belanda juga. Jadi, ditakdirkan Allah, ini mereka ada gambar ni. Ni semua dah zaman ada gambar. Itu Soekarno, ini Hatta. Akhirnya kalah, Jepun kalah. Di tanahnya sendiri kalah. Maka Jepun di tanah Melayu dah tak boleh nak buat apa. Ketika kalah itu, kuasa vacuum. Belanda pun tak dapat menguasai lagi, maka bijaknya mereka ni, pendukung-pendukung Soekarno, dia kata, jom, waktu ni kita kena isytihar merdeka. Dibawa Soekarno ke rumahnya, kemudian pengisytiharan kemerdekaan diumumkan 1945. Sendiri. Ketika mana Belanda pun terkejut dengan pengisytiharan ni, akhirnya Belanda terpaksa akui. 1949 baru diakui Indonesia sudah merdeka. Jadi kemerdekaan dia menarik lah kalau kita tengok cerita ni kan. Dan kalau rasa kita tak sempat nak membaca, kita lebih detail boleh tengok movie-nya Soekarno. Memang ada movie menceritakan tentang bagaimana dengan Belanda, dengan Jepun, kemudian dia mengisytiharkan kemerdekaan. Ini gambar dekat belakang ni adalah gambar petikan daripada filem tu lah. Saya Indonesia. Cuba cari. Saya pun tak ingat saya tengok dekat mana hari itu. Selepas daripada itu, ini Korea. Jepun sudah kalah, maka yang menguasai Jepun itu ketika itu adalah Amerika, kan? Dan Amerika dalam masa yang sama takut pula dengan kebangkitan Rusia, berlaku perang Cold War. Mereka berebut kawasan Korea balik. Sebab Jepun, Amerika kawasan sini, jadi nampak Rusia pula sebelah sini dah semakin mara. Mungkin dia akan, jadi masing-masing nak mendapatkan kawasan ini. Maka diwujudkan kawasan yang dipanggil 38 parallel ini untuk memisahkan. Okey, yang di sebelah bawah ni Amerika, sebelah atas ni Rusia lah. Berlaku perang sebenarnya 1950. Peperangan itu naik turun kekuasaan Amerika dan juga di sebelah utara yang didokong oleh Soviet, yang kemudiannya berakhir dengan pemisahan yang hari ini kita tahu, Korea Utara dengan Korea Selatan. Korea Selatan ini didokong oleh Amerika, dan apabila berlakunya isu pertelagahan ini antara dua kuasa besar ni, maka UN masuk campur tangan lah. UN kata kena buat election. UN kata kena buat election, tetapi orang Korea di utara dia tak nak election. UN teruskan election di sebelah selatan saja. Jadi diwujudkanlah kerajaan itu, kerajaan selatan. Manakala di sebelah atas, mereka mewujudkan negara yang tidak diiktiraf pun oleh UN. Sebab itulah sampai hari ini kalau nak bincang pasal Korea Utara, kena bincang dengan Amerika. Ingat tak yang jumpa dekat Singapura hari itu? Tetapi ada satu kesan yang menarik. Ketika UN campur tangan, askar PBB kan? Kita kan ada juga hantar askar PBB. Ketika itu, Turki menghantar juga askar untuk bersama.
Dia panggil dia Turkish Brigade. Ketika ini Turki sudah Turki moden, bukan lagi Osmania. Tapi apa yang menarik tentang Korea tadi, kan yang kita sebut tentang Islam mula berkembang di era yang lambat. Di ketika inilah apabila masyarakat Korea mula mengenali orang-orang Islam balik, orang-orang daripada Turki ini, orang Korea Selatan lah khususnya, yang lebih mula kenal Islam kembali, itu dinukilkan dalam satu lagi filem Ayla. Yang ini tengok memang menangis tengok cerita ni. Saya suka juga tunjuk-tunjuk filem ni sebab mudah sikit kalau kita tengok. Ini filem Turki. Filem Turki. Ada dekat internet ada subtitle. Ini kisah benar tentang Sulaiman Dirbeli. Sulaiman ini gambar benar yang di atas ni. Dia nampak ketika keadaan perang yang tidak aman tu, seorang budak kecil yang kehilangan mak ayah dalam keadaan pakaian tidak berpakaian, seorang-seorang musim sejuk. Jadi dia pergi selamatkan. Dia selamatkan, dia bawa dari satu tempat, dia pergi nak menjaga keamanan ni, jadi kawasan perang. Kemana saja dia bawa budak ni. Jadi berapa lama dia jaga ni, Sarjan Turki ni menjaga dia selama 14 bulan. 14 bulan dia jadi begitu rapat, dan pada tahun 2010 kalau tak silap saya, dia mencari balik. Cerita ni memang cerita yang cukup terkenal di Turki lah. Inilah cerita dia bertemu balik, bagaimana hubungan dia begitu rapat lah. Begitu rapat, dan ketika mana tentera Turki berada di sana, banyak orang Korea mula kenal, okey macam ni orang Islam, macam ni gaya dia solat apa semua kan. Jadi secara tak langsung pengenalan Islam itu kembali ketika zaman ini. Dan cerita ni kalau tuan-tuan puan nak tengok, tengoklah bersama dengan anak ke apa kan, memang menangis. Shume Ogawa, sekolah perisik Shume Ogawa tadi yang saya sebut awal. Sekolah perisik ini, Shume Ogawa ni orang Islam lah, orang Islam Jepun. Dia ini terkenal di kalangan ahli akademik dan juga kerajaan Jepun. Tetapi setelah Jepun kalah, Amerika telah menguasai kawasan ini, dia ni telah dipenjarakan. Dia dipenjarakan kerana dialah antara orang penting dalam propaganda. Jadi mereka tahan dia dipenjarakan, dan dia dikatakan menghadapi tekanan mental. Dalam perbicaraan, dia banyak buat perkara yang pelik, terutamanya dia pukul kepala orang ni. Dia duk main kepala orang kat depan dia tu, seorang general tentera. Wallahualam, adakah dia benar-benar tekanan mental ataupun sekadar lakonan atau alasan supaya dia tidak dihukum. Akhirnya dia meninggal 1957 ketika kita baru merdeka. Kita nak merdeka. Tokyo Jame, inilah masjid yang pertama yang tadi dibina dengan minta bantuan daripada Osmania, di mana tanahnya dibayar oleh Osmania, tetapi bangunannya dibina oleh konglomerat. Masjidnya bentuk masjid Osmania lah bentuk dia. Jadi antara orang-orang yang penting adalah seperti mana ini Abdul Rashid Abdul Hai Kurban Ali ini. Mereka ini adalah orang Turkish Tatar. Maknanya dia bukan orang asal sini. Bukan asal. Tapi pembinaan masjid ini dibina oleh mereka yang dikatakan terlibat dalam propaganda lah. Kenapa? Kan tadi China ada satu persatuan anti Jepun. Dia sedang nak menerangkan apa yang berlaku di China kan. Dalam masa yang sama, grup propaganda pun ada di Mesir. Dua-dua ada dekat Mesir. Jadi dia nak mengalihkan perhatian supaya Turki melihat kepada Jepun yang betul-betul kononnya pejuang Islam. Dia tubuhkan masjid ini 1938 dan dia panggil delegasi Mesir untuk datang. Duta Mesir untuk datang sekali.
Tapi akhirnya duta Mesir tu dah dapat berita daripada kelompok Cina tadi. Jadi dia tak datang untuk bersama dengan masjid ini. Kenapa dalam kajian yang saya baca itu mengatakan masjid ini juga antara propaganda yang dibuat? Sebab pertama dia mengatakan Jepun, kita tak jumpa orang Jepun yang Islam. Maknanya yang Islam setakat dalam rekod adalah spy-spy aja. Semua spy. Tapi masyarakat kita tak jumpa. Komuniti Islam yang ada semua komuniti Tatar. Orang-orang luar. Orang Tatar. Sama macam Korea lah. Orang luar sebenarnya. Lepas tu dah campur lah. Lepas tu dah hilang, dah tak tahu cerita. Kemudian datang yang era moden. Kalau yang ini, tak ada. Kemudian, masjid ini bukan masjid pertama. Ada masjid pertama. Masjid pertama itu dibuat oleh orang Tatar. Masjid pertama itu Masjid Kobe. Yang dibiayai oleh pedagang-pedagang India. Jepun tak bagi pun dana kat situ. Jadi hujah-hujahnya kenapa Jepun tak bagi dana kepada kumpulan tu, mereka susah payah nak buat masjid, tapi tiba-tiba masjid kedua ni mudah aja. Masjid kedua ni dibina dengan bajet yang besar. Malah di masjid yang pertama Kobe tu orang Islam dilarang berkumpul. Jadi dia macam bercanggah kan? Macam bercanggah. Dan ketika masjid ini dibina, banyak masjid dirobohkan di China. Jadi hujah-hujah ini diberikan oleh Mesir. Sebab Mesir dapat tahu apa yang disampaikan oleh Hui China tadi. Jadi dia tarik diri, dia tak datang ke majlis perasmian masjid ini. Ini masjid yang tuan-tuan perempuan hari inilah. Masjid ni masih ada. Oh, dia dekat sana. Orang Turki Oh. Perkembangan di Jepun dan Korea ni Islam agak perlahan. Perkembangan dia zaman moden pun agak perlahan. Tapi alhamdulillah lah kan, social media tu saya rasa banyak. Mereka ni bukan apa sebab mereka tak kenal kan. Mereka tak kenal. Kalau dahulu memang ini isu dia lah. Semua yang kita ceritakan ni, saya takut juga kadang-kadang ada setengah orang bila dia dengar cerita ni dia ingat sampai sekarang. Tak. Cerita propaganda itu cerita lama lah ketika perang ni. Jadi zaman yang sekarang mereka sudah tidak ada sentimen begini. Sekarang dari segi kebebasan menuntut ilmu, kebebasan beragama tu dah lebih mudah lagi. Jadi perkembangan tu sudah mula ada lah. Masjid ini yang kata boleh buat besar dengan dana yang tinggi sebab apa? Mereka disokong oleh Zaibatsu, the Big Four, konglomerat zaman Meiji. Mereka inilah yang bagi tajaan untuk membina masjid. Mereka makin kaya lepas peperangan. Siapa keempat ni? Perang Rusia-Jepun tadi dia makin kaya. World War pun dia kaya. Kemudian ketika nak attempt conquer Asia Tenggara ni, dia pun makin kaya. The Big Four itu adalah company Sumitomo. Mitsui. Kita sampai sekarang ada. Sampai sekarang. Mitsubishi. Dan juga Yasuda. Jadi daripada zaman macam Sumitomo ni 1615 dah ada. Mitsui 1673. Mitsubishi sudah zaman Meiji lah. Jadi mereka ini konglomerat yang besar. Dan mereka lah yang menaja pembinaan masjid propaganda tadi. Tanpa kita dapat sahkanlah sama ada mereka mengetahui agenda propaganda atau sekadar memberikan sumbangan kerana diminta oleh kerajaan. Jadi mereka ini memang sampai ke hari ini adalah company-company besar. Konglomerat yang besar yang tak dapat kita nafikan lah. Dan Masjid Kobe tadi tuan-tuan perempuan, inilah masjid pertama. Dia tidak sebesar Masjid Tokyo Jami' tadi. Dan masjid pertama ini dibina oleh Turko Tatar sendiri
Asalnya mereka buat masjid dekat rumah. Tapi kemudiannya mereka sedikit-sedikit kepayahan bina masjid mereka sendiri. Sehinggalah gambar yang tuan-tuan perempuan tengok ni adalah gambar ketika Perang Dunia pertama tu. Dan Alhamdulillah Allah selamatkan. Kawasan yang lain semua hancur. Masjid ini selamat. Masjid ini selamat. Kemudian berlaku gempa bumi pun masjid ini selamat. Allah selamatkan sehingga hari ini Masjid Kobe ini ada. Dan dalam inilah gambar yang terkini dia. Mana? Ya sudah, dia ada dalam atas nama company baru dia. Saya dah tak ingat dah. Masjid Kobe ada? Ada? Masjid Kobe ni masih ada lagi. Dan sampailah kepada zaman moden hari ini, Persatuan Islam Jepun ini, yang ini bukan propaganda dah. Ini kena faham lah. Yang tadi tu persatuan-persatuan tadi tu semua propaganda tu. Tetapi persatuan yang zaman kini yang ditubuhkan 1953 ini adalah persatuan yang ditubuhkan oleh bekas tentera Jepun yang berada dekat Indonesia, Malaysia, China. Mereka ni bekas tentera Jepun, kemudiannya mereka pergi belajar agama. Dan mereka betul-betul dah masuk Islam lah. Dan mereka jadi graduates dari Al-Azhar, Madinah, Universiti Madinah, Mekah. Dan mereka ni lah yang pulang menubuhkan Japan Muslim Association, JMA, diiktiraf oleh kerajaan hari ini. Kemudian presiden dia nama Umar Mita sekarang ni. Masuk Islam pun di Beijing. Dia belajar daripada orang Islam di Beijing. Kemudiannya selepas kalah perang tadi, orang jadi kalah perang Jepun tadi tu, Jepun cuba asingkan agama. Jadi yang dia dah menggunakan agama sebagai propaganda dia. Bila dia kalah, dia dah tak nak main dah isu agama. Jadi agama tu diketepikan dah. Dah tak ada bincang pasal agama dah. Punca kepada agama ni jadi tabu di kalangan orang awam. Sebab itu di Jepun, cerita pasal agama tu dia perkara yang agak tabu. Lepas daripada peperangan, sama macam Cina lah. Komunis, dia tolak dah agama. Sebenarnya agama ni bukan hal yang patut dibincangkan. Jadi, dia secularism lah. Mulalah sekular menolak agama ni. Tapi kalau nak beragama, biar dibenarkan. Tapi tidaklah diberikan, orang kata, bantuan yang seperti mana kita di negara Islam lah. Yalah, harapnya yang betul lah tu. Jangan. Kalau betul lah. Memang setakat yang saya jumpa pun di Jepun, di Korea, mereka tak ada dokongan yang kuat. Sebab persatuan mereka pun tanpa orang luar, macam orang Pakistan, orang Turki, orang India, mereka tak kuat dari segi komuniti mereka. Mereka tak ada komuniti Islam tempatan. Jadi mereka perlukan orang luar jugalah. Saya pernah jumpa tekanan mental juga. Seperti saya pergi ke Korea, ada seorang tu dia kata saya masuk Islam, orang tak layan saya, dia kata. Lepas tu saya nak belajar pun yang itu isu kita jugalah, ada yang Islam gaya Pakistan lain, India, dia rasa boleh tak boleh masuk pula. Jadi dia kata saya nak keluar agama lah. Dia kata tak boleh macam tu kan. Tapi kita daripada jauh, jadi kita pun tak dapat nak bantu sangat. Sebab kalau kita dah balik, dia dah terkontang-kanting seorang juga. Jadi support tu memang sangat penting. Sampai sekarang saya harapkan memang makin baik lah. Macam Jepun, dia makin baik disebabkan oleh Olimpik. Mereka mula kenal agama lebih sikit sebab dia tahu ramai nanti datang orang Islam. Jadi dia nak suasana yang kondusif lah. Sebab tu dia mula kenal halal dengan baik. Jadi apa yang masjid bergerak tu kan, surau bergerak, yang PMP pun ada buat juga kan hari tu kan. Konsep macam tu. Tapi tiba-tiba kena COVID, jadi tak dapat pula dia penghujung yang ramai kan yang datang hari tu. Tapi secara tak langsung penerimaan tentang Islam tu dah mula terbuka lah. Mula terbuka. Cuma dia tak agresif dari segi dakwah. Persatuan macam ni lah yang buat kerja. Antaranya buat street dakwah macam ni.
Kan dekat negara-negara asing ni dia suka buat, nak cuba pakai tudung. Nampak cantik kan? Dia kata cantik juga kan. Jadi pengenalan cara begitu. Kemudian makanan-makanan halal supaya dia faham macam mana makanan halal. Dah tak dia jadi isu sangat. Mereka pun dah kenal sekurang-kurangnya ada 7 logo daripada Jepun yang diiktiraf halal oleh JAKIM. Kemudian mereka buat program iftar bersama non-Muslim supaya dia orang kenal tentang Ramadan, solat raya beramai-ramai, dibuat di tempat umum. Dan kalau kita lihat memang majoriti adalah orang Indonesia, orang Afrika yang Islamnya. Jadi tempatan memang kurang. Expats. Kebanyakannya expats. Jadi kemudiannya imej Islam itu semakin cantik bila berlakunya gempa bumi Tohoku dan juga tsunami ni tahun 2011. Masjid, mereka sudah banyak masjid lah, yang tadi 2 yang besar lah. Sudah mula ada masjid dan juga yayasan-yayasan Islam di Jepun. Dan ini membuka mata orang ramai kerana mereka cepat bagi bantuan. Cepat bagi bantuan. Ini besar ni dulu yang kita tengok teruk lah kan. Jadi bantuan yang mereka buat adalah bantuan inilah, bagi makan. Jadi imam-imam pun turun hantar bagi makanan dengan cepat lah. Jadi ketika itulah ruang orang bertanya, apa itu Islam? Jadi dakwah mereka secara dakwah bilhal lah. Bukan dakwah direct boleh buat ceramah macam tu. Jadi dengan cara beginilah muncullah isu-isu kenapa orang Jepun takut nak masuk Islam, kerana dia kata kalau masuk Islam terpisah dengan keluarga, sama lah macam mualaf dia kat sini kan. Sama. Sebenarnya kurang faham. Itu saja isu dia. Jadi makin banyak persatuan ditubuhkan, macam persatuan Islamic Friendship Association, yang itu khas. Persatuan tu khas untuk orang Jepun saja. Jadi bukan orang Islam lain tak boleh masuk. Dia telah diwujudkan, tapi sayangnya dia tak kuat. Persatuan tu hanya ada 69 orang saja. Tapi selepas daripada tu yang terkini saya tak sempat buat semak lah. Jadi ruang-ruang yang ada menyebabkan hari ini orang kenal lah bandar-bandar yang dia panggil mesra Islam sebenarnya. Bandar Kyoto khususnya mesra, dia ada Muslim friendly facilities lah. Dia mesra. Kemudian alhamdulillah lah, bagi saya makin lama halal dan juga tourism dia jadi jalan untuk dakwah juga sekarang. Halal dan juga tourism. Kerana Jepun dia sudah naik ke tangga yang ketiga sebagai Muslim friendly countries non-OIC. Tangga ketiga tahun 2019. Sebab dia dah mula facilities tu banyak tentang yang sesuai ataupun mesra Islam. Daripada situ mereka dikenali sebagai bandar-bandar Islam. Ini nama-nama bandar-bandar Islam lah. Dipanggil bukan Islam, kita tak boleh nak sebut bandar Islam, tapi lebih kepada bandar mesra Muslim. Jadi nak berjalan dekat sana pun dah tak ada isu lah sekarang. Jadi begitulah sedikit sebanyak yang dapat kita sentuh berkenaan dengan Jepun. Yang pahit manisnya tu sangat orang kata kita tak sangka lah perkara itu berlaku kan, dengan adanya propaganda dan sebagainya. Tapi cukup cantik. Segala apa yang dibuat oleh Allah tu takdirnya sangat cantik. Ketika mana kita berada dalam keadaan tu, kita tak boleh baca lagi. Tapi ia akan memberikan hikmahnya adalah satu hari nanti yang kita tak tahu. Seperti mana apabila Allah mengatakan kepada malaikat nak melantik manusia sebagai khalifah, malaikat katakan pernah buat teruk kat dalam muka bumi ni. Kenapa nak lantik? Allah kata aku lebih tahu. Aku lebih tahu. Maknanya mungkin kita hari ni ada yang terasa macam Islam ni diinjak-injak, kita tak mampu untuk bangkit lagi, kita rasa lemah, kita tak mampu buat apa. Percayalah, semua itu adalah untuk membangkitkan kita, membangkitkan semangat tu. Kita diinjak, itu kita bangkit. Memang betul. Yes. Itu yang kita dalam kuliah saya yang pertama, hadis yang 5 fasa tu. Jadi fasa kita memang fasa yang zalim, teruk masyarakatnya.
dan memang dah disebut oleh Nabi. Tapi yang in the end kita akan bangkit. Jadi yang menjadi persoalannya sekarang ni, kita orang bincang siapa yang bangkit. Kaum mana, bangsa mana. Yang itu tak perlu terlibat. Biarkan dia. Every one of us. Each and every one of Muslims lah. All Muslims lah. Dia bukan soal puak mana. Jadi kadang-kadang ada sebahagian yang bawa semangat bangsa. Tak ada masalah semangat bangsa, tapi bukan mengatakan bangsa itu satu-satunya, tak. Jadi kalau bangsa Cina, bangkitlah dengan bangsa Cina. Orang Melayu bangkit bangsa Melayu. Dia bukan kata bangsa Melayu bakal menjuarai bersama Imam Mahdi, tak. Tak ada pun apa-apa hadis atau dalil yang kuat mengatakan ada satu bangsa. Malah bangsa Arab pun tak dijamin. Jadi dalam Arab, dalam Melayu, dalam Cina, dalam Turki ke Jepun ke, setiap tu ada orang Islam. Dan setiap orang Islam tu pun tak dijamin dapat bersama dengan kebangkitan. Maka apa yang patut buat, kita kena usaha lah. Kita kena usaha. Ha. Ha. Betul. Betul. Itulah peranan kita bila kita membaca sejarah ni, untuk kita melihat titik-titik hitam ni dah banyak dah berlaku. Tapi tiba-tiba dia bangkit. Sebenarnya Allah nak tunjukkan, jangan kita rasa bimbang, takut dengan apa yang terjadi hari ini. Kerana janji kita yang besar akan datang tu memang ada, memang benar. Yakinlah pada itu. Yakinlah pada itu. Kalau kita dari segi dunia nak tambah kepada yakin pada akhirat, satu hal lagi. Yang gaib pula. Jadi perkara itulah yang sebenarnya kita duk bincang panjang-panjang pasal sejarah ni. Itu dia punya matlamat utama dia. Untuk kita bangkit kembali, kerana Islam memang pernah bangkit, pernah hebat. Dalam hadis kata dua zaman Nabi, zaman Khulafa' Ar-Rashidin adalah zaman yang seperti mana zaman Nabi. Kemudian mula zaman pecah umat Islam ni, dipanggil Mulkan Adan. Kemudian kita ni Mulkan Jabrian zaman sekarang ni. Jadi yang terakhir Nabi sebut itu adalah zaman seperti jalan Nabi. Maknanya dia akan kembali jalan Nabi. Tapi dalam hadis juga menyebut antara 5 tahun ke 9 tahun. Ada hadis kata 5, ada yang kata 7, ada kata 9. Jadi agak jelas tu. Jadi tak lama tempohnya tu. Jadi kalau kita tak ke arah situ, maknanya kita tak ada apa-apa lah. Kita tak ada apa-apa. Jadi itulah semangat yang kita inginkan dalam kita membaca dan kita melihat dalam hal hari ini tentang Jepun, mereka juga sedang mula bangkit. Jadi tidak ada isu untuk kita mengatakan kita kena fikir diri kita kena bantu semua orang. Kita bantu. Kalau orang lain tak buat, jangan kita salahkan orang tu, kita ajak orang tu. Itu caranya. Jangan kita pula menghukum, kadang-kadang itulah ujian sebenarnya. Bila kita buat benda baik, kita rasa kita lebih baik daripada orang yang tak buat. Jadi kita rasa orang ni tak datang masjid. Kan? Kita pergi masjid, bila orang tak datang, dia ni bukan orang masjid. Ada satu perasaan macam tu. Semua tu ujian juga untuk kita. Betul. Memang betul. Dia memang syaitan duk membisik kepada kita. Sentiasa dia tak pernah duk diam. Dia tak pernah duk diam, tak pernah give up. Dan dia lebih mudah untuk mengganggu pada amal ibadah kita berbanding daripada nak suruh kita buat zina. Dia lebih mudah untuk kacau hubungan suami isteri. Untuk dia tambahkan prasangka je. Suami kau ni balik lewat malam tadi entah gimana. Dia mula dengan prasangka buruk dulu. Benda simple. Macam kata kita buat amal, kita pergi solat jemaah selalu. Jadi bila kita nampak kawan ni tak pernah datang masjid, tiba-tiba timbul pula perasaan, dia ni datang masuk syurga ke tidak? Kita tak cakap pun dengan dia, dalam hati kita. Dia sukalah. Seronok macam ni. Dia dah termakan. Sebab tu kita tak heran masjid pun jadi tempat politik. Sibuk lawan kuasa tengok orang ni, dia ni tak bukan orang masjid, buat apa kita nak tolong dia. Sedangkan dia keluarga susah. Jadi ini kadang-kadang ada juga kan. Jadi isu macam tu.
Betul. Hmm. Betul lah. Ya, saya tangguhkan dulu supaya boleh tutup live ni. Saya tutup dulu. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi dalam kelas kita lagi 2 minggu insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.